Pengenalan Islam boleh dibahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama adalah bersabar dengan takdir dan pilihan Allah Ta'ala. Kedua, menunaikan perintah Allah Ta'ala dalam bentuk amal soleh, dan yang terakhir adalah menjauhi larangan Allah Ta'ala yang ditakrifkan sebagai maksiat. Dalam hal ini, menahan diri daripada maksiat adalah sepertiga daripada Islam. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam memahami pelbagai jenis dosa besar dan akibatnya, kerana barulah mereka dapat menahan diri daripada melakukannya dan sebaliknya mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Alkohol. Dosa besar seterusnya ialah minum arak. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3371, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa seorang Muslim tidak boleh mengambil alkohol kerana ia adalah kunci kepada semua kejahatan. Malangnya, dosa besar ini telah meningkat di kalangan umat Islam dari semasa ke semasa. Ini adalah kunci kepada semua kejahatan kerana ia menimbulkan dosa-dosa lain. Ini agak jelas kerana seorang mabuk hilang kawalan ke atas lidah dan tindakan fizikal mereka. Seseorang hanya perlu melihat berita untuk memerhatikan berapa banyak jenayah yang dilakukan akibat minum arak. Malah mereka yang minum secara sederhana hanya menyebabkan kerosakan pada tubuh mereka yang telah dibuktikan oleh sains. Penyakit fizikal dan mental yang berkaitan dengan alkohol adalah banyak dan menyebabkan beban berat kepada perkhidmatan kesihatan negara dan pembayar cukai. Ia adalah kunci kepada semua kejahatan kerana ia memberi kesan negatif kepada ketiga-tiga aspek seseorang, iaitu badan, minda dan jiwa mereka. Surah 5 Al-Maidah, ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamar, berjudi, berkorban pada batu, dan tenung anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah supaya kamu beruntung. Fakta bahawa minum arak telah diletakkan di sebelah perkara-perkara yang dikaitkan dengan syirik dalam ayat ini menyerlahkan betapa pentingnya untuk mengelakkan. Ini adalah dosa yang sangat besar sehingga Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3376, bahawa orang yang meminum arak tidak akan masuk syurga. Menyebarkan salam Islam adalah kunci untuk mendapatkan syurga menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 68. Namun, hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 1017, menasihati umat Islam supaya tidak memberi salam kepada orang yang selalu minum alkohol. Arak adalah dosa besar yang unik kerana ia telah dilaknat dari 10 sudut yang berbeza dalam satu hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3380. Ini termasuk arak itu sendiri, orang yang menghasilkannya, yang dihasilkan untuknya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang membawanya, orang yang dibawa kepadanya, orang yang menggunakan harta yang diperoleh dengan menjualnya, orang yang meminumnya dan orang yang menuangkannya. Orang yang berurusan dengan sesuatu yang telah dilaknat seperti ini tidak akan memperoleh kejayaan yang sebenar melainkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Ilmu hitam. Dosa besar seterusnya yang banyak diamalkan oleh masyarakat tertentu ialah sihir atau ilmu hitam. Al-Quran telah menghubungkan amalan sihir dengan kekufuran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 102. Tetapi mereka yaitu dua malaikat tidak menggaya seseorang melainkan mereka berkata, kami adalah kuban, maka janganlah kamu kafir dengan melakukan sihir. Ada yang melakukan dosa ini dengan meyakini ia hanya diharamkan apabila ia sebenarnya berkait dengan kekufuran. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengklasifikasikan sihir sebagai salah satu dosa yang membinasakan yang bermaksud, jika seseorang tidak bertaubat dengan ikhlas boleh menyebabkan mereka masuk neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2766.
Ia adalah dosa besar yang boleh membawa maut kerana orang yang mengamalkannya percaya ia boleh mengubah takdir Allah Ta'ala. Maksudnya, ia boleh menandingi dan mencabar kuasa Allah yang tidak terhingga, yang jelas kekufuran. Oleh itu, umat Islam mesti mengelakkan dosa besar yang membawa maut ini walau apa cara sekalipun. Memungkiri janji dosa besar seterusnya ialah mengingkari janji dengan sengaja dan tidak amanah. Malangnya, sesetengah umat Islam bertindak seolah-olah mereka tidak akan bertanggungjawab atas janji mereka. Bab 17 Al-Isra, ayat 34. Dan tunaikan setiap komitmen. Sesungguhnya komitmen itu sentiasa dipersoalkan. Ini termasuk semua amanah yang dimiliki oleh seseorang daripada Allah, yang Maha Tinggi, dan manusia. Setiap nikmat yang ada pada seseorang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya cara untuk menunaikan amanah-amanah ini adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu ke jalan yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka mendapat lebih berkat kerana ini adalah kesyukuran yang sebenar. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Amanah antara manusia juga penting untuk dipenuhi. Orang yang telah diamanahkan harta orang lain tidak boleh menyalahgunakannya dan hanya menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Salah satu amanah terbesar antara orang ialah merahsiakan perbualan melainkan terdapat beberapa faedah yang jelas dalam memaklumkan orang lain. Malangnya, perkara ini sering diabaikan oleh umat Islam. Janji terbesar seorang Muslim adalah dengan Allah Ta'ala, iaitu taat kepadanya dengan ikhlas. Ini melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Semua janji lain yang dibuat dengan orang juga mesti ditepati melainkan seseorang itu mempunyai alasan yang sah, terutamanya janji yang dibuat oleh ibu bapa dengan anak-anak. Memungkiri janji hanya mengajar kanak-kanak watak buruk dan menggalakkan mereka untuk percaya bahawa menipu adalah ciri yang boleh diterima untuk dimiliki. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2227, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Dia akan menentang orang yang membuat janji dengan namanya dan kemudian mengingkarinya tanpa alasan yang sah. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai Allah Ta'ala menentang mereka pada hari kiamat? Rasuah. Dosa besar seterusnya ialah rasuah. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1337, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah kedua-duanya terlaknat. Kutukan melibatkan penghapusan rahmat Allah yang Maha Tinggi. Apabila ini berlaku, kejayaan yang berkekalan dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama tidak mungkin. Apa sahaja kejayaan dunia yang diperolehi seperti kekayaan melalui rasuah akan menjadi punca kesukaran dan hukuman yang besar di kedua-dua dunia melainkan seseorang itu bertaubat dengan ikhlas. Selain itu, tanpa rahmat Allah Ta'ala, 3 aspek iman tidak dapat ditunaikan dengan betul, iaitu menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Malangnya, pada zaman ini dosa besar rasuah telah menjadi sangat biasa di semua bahagian dunia. Cuma bezanya di negara dunia ketiga ia dilakukan secara terbuka dan di negara yang lebih maju secara rahsia. Dalam kebanyakan kes, rasuah melibatkan seseorang yang menawarkan hadiah kepada orang yang berpengaruh, seperti hakim, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik mereka. Satu-satunya masa rasuah tidak akan direkodkan sebagai dosa ialah apabila seseorang terpaksa menawarkan rasuah untuk mendapatkan semula harta mereka sendiri. Laknat dalam kes ini adalah kepada orang yang menerima rasuah. Adalah penting untuk diperhatikan, jika umat Islam secara keseluruhannya ingin menghapuskan rasuah dan amalan rasuah lain maka mereka mesti mengelakkannya sendiri. Hanya apabila sikap yang betul ini diterima pakai pada peringkat individu akan mempengaruhi mereka yang berada dalam kedudukan sosial dan politik yang berpengaruh. Sebab mereka ini bertindak sedemikian kerana mereka memerhatikan masyarakat secara keseluruhannya bertindak atas amalan rasuah itu sendiri. Tetapi jika masyarakat pada peringkat individu menolak amalan ini, tiada orang yang mempunyai pengaruh sosial atau politik akan berani bertindak sedemikian kerana mereka tahu rakyat tidak akan menyokongnya.
Menghitung nikmat dosa besar seterusnya ialah mengingatkan orang lain tentang nikmat yang telah mereka lakukan, seperti sedekah. Tidak syak lagi ini membatalkan ganjaran pahala yang telah mereka lakukan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Ihai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Ini adalah dosa yang sangat besar sehingga Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 2563, bahawa orang yang mengingatkan orang lain tentang nikmat yang telah mereka lakukan tidak akan masuk syurga. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk memahami bahawa jika seseorang bertindak dan membantu orang lain kerana Allah, maka mereka harus mencari pahala daripadanya. Tetapi jika mereka mengingatkan orang lain tentang nikmat yang telah mereka lakukan kepada mereka, itu hanya membuktikan mereka telah bertindak demi kepentingan orang, bermakna mereka menginginkan semacam pampasan daripada orang. Orang-orang yang melakukan amal soleh untuk kepentingan manusia akan diberitahu untuk mendapatkan pahala daripada mereka pada hari kiamat, yang tidak mungkin. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Tidak menghormati ibu bapa. Dosa besar seterusnya ialah tidak menghormati ibu bapa. Bersikap baik kepada ibu bapa sudah menjadi ciri umum dalam kalangan umat Islam, namun malangnya ramai yang gagal menunaikan kewajipan penting ini. Allah Ta'ala telah menempatkan sifat baik kepada ibu bapa selain beribadah kepadanya di banyak tempat dalam Al-Quran seperti Surah 17 Al-Isra, ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "I'ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Malahan ayat yang sama ini melarang umat Islam untuk mengeluarkan sepatah perkataan sahaja kerana menyakitkan hati ibu bapa mereka. Di tempat lain dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menggabungkan rasa syukur kepadanya dengan rasa syukur kepada ibu bapa. Bab 31 Luqman, ayat 14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Walaupun begitu, terdapat banyak hadis yang memerintahkan untuk menyantuni ibu bapa. Dengan satu hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3662, sudah cukup untuk memahami kepentingannya. Nabi Muhammad SAW menjawab seseorang yang mempersoalkan apakah hak ibu bapa seseorang dengan menyatakan bahawa mereka adalah syurga atau neraka anak. Artinya, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya kerana Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga kerananya. Tetapi orang-orang yang menganiaya ibu bapanya mungkin akan dihumbankan ke dalam neraka kerananya. Padahal, mentaati ibu bapa, selagi tidak melibatkan kemaksiatan kepada Allah SWT, adalah sangat sukar. Lebih-lebih lagi, pada zaman ini umat Islam harus berusaha untuk bersabar dan tidak berdebat dengan ibu bapa mereka. Jika seorang Muslim tidak bersetuju dengan mereka, mereka boleh dan harus tetap menghormati mereka pada setiap masa. Perjudian dosa besar seterusnya ialah berjudi. Fakta bahawa perjudian telah diletakkan di sebelah perkara-perkara yang dikaitkan dengan syirik dalam ayat berikut menyerlahkan betapa pentingnya untuk mengelakkan. Surah 5 Al-Maidah, ayat 90. Ihai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamar, berjudi, berkorban pada batu, dan tenung anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah supaya kamu beruntung. Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 1262, bahawa seorang Muslim harus bersedekah sebagai pampasan kerana berkata kepada orang lain bahawa mereka harus bertaruh. Jika bercakap tentang meletakkan pertaruhan mempunyai penalti, bolehkah seseorang membayangkan keseriusan sebenarnya berjudi? Perjudian bukan sahaja memusnahkan seseorang tetapi semua yang berkaitan dengannya seperti keluarga mereka. Ia dikaitkan dengan banyak dosa dan keadaan lain, seperti alkoholisme dan kemurungan. Seseorang mungkin memenangi beberapa kekayaan melalui perjudian, tetapi dalam jangka panjang mereka hanya akan menjadi orang yang rugi. Memudaratkan jiran. Dosa besar seterusnya ialah menyakiti jiran secara zalim. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6014,
Nabi Muhammad SAW berpesan agar baginda digalakkan untuk memperlakukan jiran dengan baik sehinggakan baginda menyangka bahawa jiran akan menjadi pewaris setiap orang Islam. Malangnya, kewajipan ini sering diabaikan walaupun menyantuni jiran tetangga adalah satu aspek penting dalam Islam. Pertama sekali, adalah penting untuk diperhatikan bahawa jiran seseorang dalam Islam termasuk semua orang yang tinggal dalam 40 rumah di setiap arah ke rumah orang Islam. Ini ditegaskan dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 109. Nabi Muhammad SAW pernah mengaitkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan hari penghakiman dengan memperlakukan jiran dengan baik dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 174. Hadis ini sahaja sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan melayan jiran dengan baik. Hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 119, memberi amaran bahawa wanita yang menunaikan kewajipan dan banyak melakukan ibadah sunnah akan masuk neraka kerana dia menganiaya jirannya melalui ucapannya. Jika begini keadaannya bagi orang yang mencederakan jirannya melalui kata-kata, bolehkah seseorang membayangkan betapa seriusnya mencederakan jiran secara fizikal? Seorang Muslim harus bersabar apabila dianiaya oleh tetangganya. Malah, seorang Muslim harus melayan mereka dengan baik dalam kes seperti ini. Membalas kebaikan dengan kebaikan tidaklah sukar. Jiran yang baik ialah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Seorang Muslim harus menghormati ruang peribadi harta jiran mereka tetapi pada masa yang sama memberi salam dan menawarkan bantuan kepada mereka tanpa terlalu mengganggu. Mereka harus disokong dengan apa jua cara yang tersedia untuk seseorang, seperti sokongan keuangan atau emosi. Seorang Muslim hendaklah sentiasa menyembunyikan kesalahan jiran mereka. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka ia akan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang membuka aib orang lain, Allah Ta'ala akan membuka aib mereka dan menghinakan mereka secara terbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4880. Berputus harapan kepada Allah yang Maha Tinggi dosa besar seterusnya ialah kehilangan harapan akan rahmat Allah yang tidak terhingga. Bab 12 Yusuf, ayat 87. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2459, Nabi Muhammad SAW menggambarkan perbezaan antara harapan yang benar dalam rahmat Allah yang Maha Tinggi dan angan-angan. Harapan sebenar adalah apabila seseorang mengawal jiwa mereka dengan menghindari kemaksiatan kepada Allah yang Maha Agung dan secara aktif berjuang untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Sedangkan, orang yang bodoh angan-angan mengikuti hawa nafsu mereka dan kemudian mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni mereka dan menunaikan hajat mereka. Adalah penting bagi umat Islam untuk tidak mengenirukan kedua-dua sikap ini supaya mereka mengelakkan hidup dan mati sebagai angan-angan kerana orang ini sangat tidak mungkin berjaya di dunia atau di akhirat. Angan-angan adalah seperti seorang petani yang gagal menyediakan tanah untuk ditanam, gagal menanam benih, gagal menyiram tanah dan kemudian mengharapkan untuk menuai hasil yang besar. Ini adalah kebodohan yang jelas dan petani ini tidak mungkin berjaya. Sedangkan, harapan sejati adalah seperti seorang petani yang menyediakan tanah, menanam benih, menyiram tanah dan kemudian berharap Allah Ta'ala akan memberkati mereka dengan tuaian yang banyak. Perbezaan utama adalah bahawa orang yang mempunyai harapan yang benar akan berusaha secara aktif untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi dengan memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan kesabaran mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW atasnya. Dan setiap kali mereka tergelincir mereka bertaubat dengan ikhlas. Sedangkan, orang yang berangan-angan tidak akan berusaha secara aktif dalam mentaati Allah Ta'ala, sebaliknya mengikuti hawa nafsu mereka dan masih mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni mereka dan menunaikan hajat mereka. Oleh itu, umat Islam mesti mempelajari perbezaan utama supaya mereka boleh meninggalkan angan-angan dan sebaliknya mengambil harapan yang benar kepada Allah yang Maha Tinggi, yang sentiasa membawa kepada apa-apa kecuali kebaikan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7405. Berbohong.
Dosa besar seterusnya mungkin merupakan dosa besar yang paling biasa dilakukan, iaitu berdusta secara berterusan. Malangnya, berbohong adalah dosa yang terlalu biasa ditemui dalam masyarakat hari ini, walaupun Nabi Muhammad SAW secara khusus melabelkan dosa ini sebagai aspek kemunafikan. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2459. Berdusta tidak boleh diterima sama ada pembohongan kecil atau pembohongan sebagai gurauan. Sebenarnya orang yang berbohong untuk membuat orang ketawa, maksudnya, tujuannya bukan untuk menipu seseorang, telah dilaknat 3 kali dalam satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2315. Jika berbohong sambil bergurau itu terlaknat, maka bolehkah dibayangkan betapa seriusnya berbohong semasa cuba menipu orang lain? Satu lagi jenis pembohongan yang popular orang sering bercakap percaya bahawa ia bukan dosa adalah apabila mereka berbohong kepada kanak-kanak. Ini tidak diragukan lagi merupakan dosa menurut hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4991. Adalah suatu kebodohan untuk berbohong kepada kanak-kanak kerana mereka hanya akan mengamalkan tabiat berdosa ini daripada orang tua yang berbohong kepada mereka. Berkelakuan sebegini menunjukkan kanak-kanak berbohong boleh diterima sedangkan ia tidak mengikut ajaran Islam. Semua umat Islam menginginkan pergaulan para malaikat, namun apabila seseorang berdusta mereka dilucutkan pergaulan mereka. Malah, bau busuk yang dihilangkan dari mulut pendusta menyebabkan malaikat menjauhi mereka satu batu. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1972. Hanya dalam kes yang sangat jarang dan ekstrim, pembohongan boleh diterima, contohnya, berbohong untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Oleh itu, umat Islam mesti mengelak segala bentuk pembohongan tanpa mengira dengan siapa mereka bercakap. Menyalahgunakan ilmu Islam. Dosa besar seterusnya ialah menuntut ilmu Islam atas sebab duniawi atau menimbunnya. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang memperoleh ilmu agama untuk menunjuk-nunjuk kepada ulama, berdebat dengan orang lain atau menarik perhatian kepada dirinya sendiri akan pergi ke neraka. Padahal, asas kepada segala kebaikan dalam perkara duniawi dan agama ialah ilmu. Umat Islam mesti faham bahawa ilmu hanya akan memberi manfaat kepada mereka apabila mereka membetulkan niatnya terlebih dahulu. Maksudnya, mereka berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Semua sebab lain hanya akan membawa kepada kehilangan pahala dan juga hukuman jika seorang Muslim gagal untuk bertaubat dengan ikhlas. Hakikatnya, ilmu itu umpama air hujan yang jatuh ke atas pelbagai jenis pokok. Sesetengah pokok tumbuh di tepi air ini untuk memberi manfaat kepada orang lain seperti pokok buah-buahan. Manakala, pokok lain tumbuh di tepi air ini dan menjadi gangguan kepada orang lain. Walaupun air hujan adalah sama dalam kedua-dua kes, tetapi hasilnya sangat berbeza. Begitu juga ilmu agama bagi manusia, tetapi jika niatnya tidak betul maka ia akan menjadi punca kebinasaan mereka. Sebaliknya, jika seseorang mengamalkan niat yang betul, ia akan menjadi sarana keselamatan mereka. Oleh itu, umat Islam harus membetulkan niat mereka dalam semua perkara kerana mereka akan dinilai atas perkara ini. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Dan hendaklah mereka ingat bahawa antara orang yang mula-mula masuk neraka ialah seorang ulama yang hanya mendapat ilmu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4923. Mendapat dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat dengan niat yang betul adalah ilmu yang bermanfaat yang sebenar. Sesiapa yang menyembunyikan ilmu tanpa alasan yang munasabah, maka ia akan dikekang api pada hari kiamat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2649. Oleh itu, umat Islam wajib berkongsi ilmu yang bermanfaat yang diperolehi kepada orang lain. Adalah bodoh untuk tidak melakukannya kerana ini adalah salah satu amalan soleh yang akan memberi manfaat kepada seorang Muslim walaupun selepas mereka meninggal dunia.
Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 241. Orang yang menimbun ilmu dilupakan oleh sejarah, tetapi mereka yang berkongsi dengan orang lain dikenali sebagai ulama dan guru manusia. Melalaikan ibadah haji dosa besar seterusnya malangnya adalah perkara biasa di kalangan manusia pada masa kini, iaitu gagal menyempurnakan haji yang diwajibkan apabila seseorang itu mampu melakukannya. Mereka ini adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakannya dan berada dalam keadaan di mana mereka masih boleh menangguhkannya tanpa perlu. Bab 3 Ali Imran, ayat 97. Dan, disebabkan, Allah di antara manusia adalah haji ke Baitullah, bagi sesiapa yang mendapat jalan ke sana. Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran keras dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 812, bahawa jika seorang Muslim berada dalam kedudukan untuk menunaikan fardu haji dan gagal, mereka mungkin baik mati sebagai bukan Islam. Malangnya, umat Islam sering menunda kewajipan penting ini dengan alasan yang tidak baik kerana tidak memahami betapa seriusnya ia. Melalaikan puasa wajib dosa besar seterusnya ialah melewatkan puasa fardu tanpa sebab yang sah. Sebenarnya ini sangat serius sehingga Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2396, bahawa jika seorang Muslim tidak menyempurnakan puasa wajib tanpa alasan agama yang sah, mereka tidak akan melakukannya. Dapat menebusnya sepenuhnya walaupun mereka berpuasa setiap hari sepanjang hayat mereka. Alasan yang sah termasuk sakit, sehingga jika seseorang berpuasa akan memburukkan lagi keadaannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 184. Puasa untuk beba apa hari yang terhat. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, semasa mereka, maka hendaklah dikatakan bilangan hari-hari yang lain yang sama. Dan bagi orang-orang yang mampu, berpuasa, tetapi dalam kesusahan, tebusan, sebagai pengganti, memberi makan orang miskin, setiap hari. Dan sesiapa yang memberi kerelaan untuk kebaikan, yaitu, kelebihan, itu lebih baik baginya. Tetapi berpuasa adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Melalaikan solat dosa besar seterusnya ialah melalaikan solat fardu. Pada zaman ini, perkara ini telah menjadi terlalu biasa. Ramai yang meninggalkan solat fardu atas sebab-sebab remeh yang semuanya sudah pasti ditolak. Jika kewajipan solat belum dihilangkan bagi orang yang sedang berperang, bagaimanakah ia boleh dihapuskan daripada orang lain? Bab 4 An-Nisa, ayat 102. Dan apabila kamu, yaitu panglima tentera, berada di antara mereka dan mengimami mereka dalam solat, hendaklah segolongan dari mereka berdiri, bersolat bersamamu, dan hendaklah mereka membawa senjata mereka. Denn apabila mereka tela sujud, hendaklah mereka berada di ibelakangmu den surula golongan yang lain yang belum mengayakan, solat den hendaklah mereka solat bersama-sama kamu, berjaga-jaga den berpik anggan tanggan. Orang musafir atau orang sakit tidak terkecuali daripada menunaikan solat fardu. Orang musafir telah dinasihatkan untuk mengurangkan jumlah kitaran dalam beberapa solat fardu untuk mengurangkan beban bagi mereka, tetapi mereka tidak terkecuali daripada menunaikannya. Bab 4 An-Nisa, ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kamu mengkasyarkan sembahyang. Orang sakit telah dinasihatkan untuk berwuduk kering jika terkena air akan membahayakan mereka. Bab 5 Al-Maidah, ayat 6. Tetapi jika kamu sakit atau dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat berhijrah, atau kamu bersentuhan dengan wanita, lalu kamu tidak mendapat air, maka carilah tanah yang bersih dan sapulah muka kamu dan tangan kamu dengannya. Di samping itu, orang sakit boleh menunaikan solat dengan cara yang lebih mudah bagi mereka. Maksudnya, jika tidak dapat berdiri boleh duduk, dan jika tidak boleh duduk boleh baring dan solat. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 372. Tetapi sekali lagi, tiada pengecualian sepenuhnya diberikan kepada orang sakit melainkan seseorang itu sakit jiwa yang menghalang mereka daripada memahami kewajipan solat. Isu utama yang lain ialah sesetengah umat Islam melambatkan solat mereka dan menunaikannya melebihi waktu yang sepatutnya. Ini jelas bercanggah dengan Al-Quran kerana orang yang beriman telah disifatkan sebagai orang yang menunaikan solat fardu tepat pada waktunya. Bab 4 An-Nisa, ayat 103.
Sesungguhnya sembahyang telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman dengan ketetapan yang tertentu. Ramai yang percaya bahawa ayat Al-Quran berikut merujuk kepada mereka yang melambatkan solat fardu tanpa perlu. Ini telah dibincangkan dalam tafsir Ibn Kathir, jilid 10, halaman 603-604. Surah 107 Al-Mayun, ayat 4-5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, tetapi orang-orang yang lalai dari syalatnya. Di sini Allah Ta'ala telah jelas melaknat mereka yang mengamalkan sifat jahat ini. Bagaimanakah seseorang itu dapat memperoleh kejayaan di dunia atau di akhirat jika mereka telah dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala? Meninggalkan solat fardu adalah dosa yang sangat besar sehingga Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2621, bahawa sesiapa yang melakukan dosa ini telah kafir kepada Islam. Di samping itu, tidak ada amalan kebaikan lain yang memberi manfaat kepada seorang Muslim sehingga solat fardunya tidak didirikan. Sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 553, jelas memberi amaran bahawa amalan baik seseorang itu akan musnah jika tertinggal solat fardu asar. Jika ini berlaku untuk meninggalkan satu solat fardu, bolehkah seseorang membayangkan hukuman meninggalkan mereka semua? Memerhatikan solat fardu pada waktunya yang betul telah dinasihatkan untuk menjadi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 252. Dari sini dapat ditentukan bahawa menangguhkan solat fardu melebihi waktunya atau merindui mereka adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Adalah menjadi kewajipan penting bagi semua orang yang lebih tua untuk menggalakkan anak-anak di bawah jagaan mereka menunaikan solat fardu sejak kecil supaya mereka mendirikannya sebelum ia menjadi sah ke atas mereka. Orang dewasa yang melambatkan ini dan menunggu sehingga kanak-kanak dewasa telah gagal dalam tugas yang sangat penting ini. Anak-anak yang hanya digalakkan solat fardu apabila diwajibkan ke atasnya sangat jarang mendirikannya dengan cepat. Dalam kebanyakan kes, mereka mengambil masa bertahun-tahun untuk memenuhi tugas penting ini dengan betul. Dan kesalahan jatuh pada orang tua keluarga, terutamanya ibu bapa. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 495, bahawa keluarga mesti menggalakkan anak-anak mereka menunaikan solat fardu apabila mereka mencapai umur 7 tahun. Satu lagi isu utama yang dihadapi oleh umat Islam ialah mereka mungkin menunaikan solat fardu tetapi gagal melakukannya dengan betul. Sebagai contoh, ramai yang tidak menyempurnakan peringkat-peringkat solat dengan betul dan sebaliknya tergesa-gesa melaluinya. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 757, jelas memberi amaran bahawa orang yang solat seperti ini tidak solat sama sekali. Maksudnya, mereka tidak dicatat sebagai orang yang mendirikan solat dan kerana itu kewajipannya tidak ditunaikan. Sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 265, jelas memberi amaran bahawa doa orang yang tidak menetap di setiap kedudukan solat tidak diterima. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menggambarkan orang yang tidak rukuk atau sujud dengan betul dalam solat sebagai pencuri yang lebih teruk. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Muwatta Malik, buku nombor 9, hadis nombor 75. Malangnya, ramai orang Islam yang telah menghabiskan beberapa dekad menunaikan solat fardu dan sunat seperti ini akan mendapati bahawa tidak seorang pun daripada mereka telah dikira dan dengan itu mereka akan menjadi dianggap sebagai orang yang tidak menunaikan kewajipannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 1313. Melalaikan sedekah yang wajib. Dosa besar seterusnya ialah gagal menyedekahkan sedekah yang wajib. Amaran keras atas dosa ini telah diberikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1403, memberi amaran bahawa orang yang tidak menyedekahkan sedekah fardunya akan bertemu dengan ular besar berbisa yang akan terus mematuknya pada hari kiamat. Bab 3 Ali Imran, ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang takut menahan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka.
Sebaliknya, ia lebih teruk bagi mereka. Leher mereka akan dililit oleh apa yang mereka tahan pada hari kiamat. Menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4019, apabila anggota masyarakat menahan sedekah yang difardukan, Allah Ta'ala akan menahan hujan dan jika tidak kerana binatang, Dia tidak akan menurunkan hujan sama sekali. Oleh itu, dosa besar ini merupakan salah satu punca potensi kemarau panjang yang dihadapi beberapa negara. Tidak melakukan sedekah wajib adalah tanda tamak yang melampau kerana ia hanya sebahagian kecil daripada harta seseorang iaitu 2.5%. Jelaslah bahawa orang yang bakhil itu jauh dari Allah Ta'ala, manusia dan dekat dengan neraka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961. Umat Islam mesti faham bahawa menyedekahkan sedekah yang diwajibkan bukan sahaja melindungi mereka daripada azab, tetapi ia membawa kepada keberkatan dalam kehidupan seseorang yang jauh melebihi harta yang mereka sedekahkan. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6592, bahawa sedekah tidak mengurangkan harta seseorang. Ini bererti bahawa apabila seseorang menderma kepada Allah yang Maha Tinggi, memberi pampasan kepada mereka. Sebagai contoh, Dia memberi mereka peluang perniagaan yang menyebabkan mereka memperoleh lebih banyak kekayaan daripada yang mereka dermakan. Pembayaran balik ini disahkan di banyak tempat dalam Al-Quran, contohnya Surah 57 Al-Hadid, ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Niscaya Allah melipat gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia. Di samping itu, hadis ini boleh menunjukkan bahawa kerana rezeki setiap orang telah direkodkan, apa sahaja harta yang ditakdirkan untuk dibelanjakan untuk mereka tidak akan berubah tanpa mengira berapa banyak harta yang didermakan oleh seseorang. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Oleh itu, seorang Muslim harus menghindari kemurkaan Allah Ta'ala dengan mendermakan sebahagian kecil dari hartanya dalam bentuk sedekah wajib sambil mengharapkan pahala yang lebih besar di dunia dan di akhirat. Penindasan dosa besar seterusnya ialah ketidakadilan dan penindasan. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2447, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa penindasan akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini penting untuk dielakkan kerana mereka yang mendapati diri mereka terjerumus dalam kegelapan tidak mungkin menemui jalan mereka ke syurga. Hanya mereka yang akan diberikan cahaya panduan akan dapat melakukan ini dengan jayanya. Penindasan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Jenis pertama adalah apabila seseorang gagal menunaikan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Walaupun ini tidak mempunyai kesan ke atas status Allah yang tidak terbatas, ia akan menyebabkan orang itu tenggelam dalam kegelapan di kedua-dua dunia. Menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4244, setiap kali seseorang melakukan dosa, titik hitam terukir di hati rohani mereka. Semakin banyak mereka melakukan dosa, semakin hati mereka akan diliputi oleh kegelapan. Ini akan menghalang mereka daripada menerima dan mengikuti petunjuk yang benar di dunia ini yang akhirnya akan membawa kepada kegelapan di dunia seterusnya. Bab 83 Al-Mutaffifin, ayat 14. Tidak. Bahkan noda telah menutupi hati mereka dari apa yang mereka usahakan. Jenis penindasan yang seterusnya ialah apabila seseorang itu menzalimi dirinya sendiri dengan tidak menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk tubuh badan dan nikmat dunia yang lain yang mereka miliki. Yang paling besar ialah iman seseorang. Ini mesti dilindungi dan diperkukuhkan dengan menimba dan mengamalkan ilmu Islam. Nikmat-nikmat lain yang dimiliki oleh seseorang hendaklah digunakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Jenis penindasan terakhir adalah apabila seseorang menganiaya orang lain. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa ini sehingga korban penindas mengampuninya terlebih dahulu. Oleh kerana orang tidak begitu belas kasihan ini tidak mungkin berlaku. Kemudian keadilan akan ditegakkan pada hari kiamat di mana amal soleh si zalim akan diberikan kepada mangsanya dan jika perlu dosa korban akan diberikan kepada yang zalim. Ini boleh menyebabkan orang yang zalim itu dihumbankan ke dalam neraka.
Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Oleh itu, seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Seorang Muslim harus menghindari segala bentuk penindasan jika mereka menginginkan cahaya petunjuk di dunia dan di akhirat. Sumpah bohong dosa besar seterusnya ialah sumpah bohong. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2673, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang bertindak sebagai saksi palsu untuk mengambil harta orang lain secara haram akan menemui Allah Ta'ala, manakala dia marah kepada mereka. Adalah penting untuk diperhatikan, ini terpakai untuk mengambil harta benda semua orang, tanpa mengira kepercayaan mereka. Ini akan menjadi kesudahannya walaupun seseorang itu mentaati Allah Ta'ala dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka, seperti menunaikan solat fardu. Malangnya, ini biasanya berlaku terutamanya di negara dunia ketiga di mana orang Islam memfailkan tuntutan palsu di mahkamah undang-undang untuk mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, seperti kekayaan dan harta benda. Menurut sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2654, ia adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Malahan hadis ini meletakkan sumpah bohong di samping syirik dan derhaka kepada ibu bapa. Sebenarnya, Allah Ta'ala telah melakukan perkara yang sama di dalam Al-Quran. Surah 22 Al-Hajj, ayat 30. Maka yauhila nayes berhala dan yauhila perkataan palsu. Sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2373, memberi amaran keras kepada seseorang yang tidak bertaubat dengan ikhlas daripada menjadi saksi palsu. Jika mereka gagal untuk bertaubat, mereka tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga Allah Ta'ala memasukkan mereka ke neraka. Malah, orang yang menjadi saksi palsu untuk mengambil sesuatu yang mereka tidak berhak akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun benda yang mereka ambil itu adalah sebatan ranting pokok. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 353. Menjadi saksi palsu adalah dosa yang sangat serius kerana ia termasuk banyak dosa besar lain, seperti berbohong. Saksi palsu melakukan dosa terhadap orang yang mereka saksikan. Dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga korban terlebih dahulu mengampuninya. Jika mereka tidak melakukan perbuatan baik, saksi palsu akan diberikan kepada mangsa, dan jika perlu dosa mangsa akan diberikan kepada saksi palsu untuk menegakkan keadilan pada hari kiamat. Ini mungkin menyebabkan saksi palsu dilemparkan ke dalam neraka. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Saksi palsu juga melakukan dosa jika mereka memberi keterangan bagi pihak orang lain sehingga boleh mengambil sesuatu yang mereka tidak berhak. Sikap ini jelas mencabar perintah Al-Quran yang menasihatkan umat Islam supaya tidak tolong-menolong dalam kejahatan, sebaliknya tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Saksi palsu juga akan melakukan lebih banyak dosa dengan menggunakan sesuatu yang menjadi haram kerana cara memperolehnya. Sebagai contoh, jika seseorang memperoleh harta dengan cara ini dan kemudian bersedekah, ia akan ditolak dan dicatat sebagai dosa kerana Allah Ta'ala hanya menerima yang halal. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Malah, apa sahaja yang mereka lakukan dengan harta itu tidak akan mendapat rahmat dan dosa kerana ia diperoleh secara haram. Adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk sentiasa bercakap benar, sama ada dalam percakapan sehari-hari biasa atau bersumpah dalam kes mahkamah. Berdusta dalam segala bentuk membawa kepada dosa yang seterusnya membawa kepada neraka. Orang yang terus berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta yang agung. Tidak memerlukan seorang ulama untuk memikirkan apa yang paling mungkin berlaku kepada seseorang pada hari penghakiman yang telah dilabelkan sebagai pendusta besar oleh Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971. Syirik dosa besar yang pertama dan paling besar ialah mempersekutukan Allah SWT. Ini telah disahkan oleh Nabi Muhammad SAW.
dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6273. Syirik boleh diklasifikasikan sebagai besar dan kecil. Jenis yang lebih besar ialah apabila seseorang menyembah lebih daripada satu Tuhan. Jika seseorang mati dalam keadaan ini, mereka tidak akan diampuni. Bab 4 An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni mempersekutukannya. Jenis minor adalah apabila seseorang menunjukkan tindakan mereka. Hal ini telah ditegaskan dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989. Pada hari kiamat, orang yang beramal untuk mendapat keredaan selain Allah Ta'ala akan diperintahkan untuk mendapatkan pahala daripada mereka yang tidak akan mendapat pahala. Mungkin ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Jika syaitan tidak dapat menghalang seseorang daripada melakukan perbuatan yang soleh, dia akan cuba merosakkan niat mereka sehingga memusnahkan pahala mereka. Jika dia tidak boleh merosakkan niat mereka dengan cara yang jelas, dia cuba merosakkannya melalui cara yang halus. Ini termasuk apabila manusia secara halus menunjukkan amal soleh mereka kepada orang lain. Kadang-kadang ia sangat halus sehingga orang itu sendiri tidak menyedari sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Memandangkan, menuntut dan mengamalkan ilmu adalah kewajipan kepada semua, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224, mendakwa kejahilan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Pertunjukan secara halus sering berlaku melalui media sosial dan pertuturan seseorang. Sebagai contoh, seorang Muslim mungkin memberitahu orang lain bahawa mereka berpuasa walaupun tidak ada yang bertanya secara langsung sama ada mereka berpuasa. Contoh lain ialah apabila seseorang membaca Al-Quran secara terbuka dari ingatan di hadapan orang lain, dengan itu menunjukkan kepada orang lain bahawa mereka telah menghafal Al-Quran. Malah mengkritik diri sendiri secara terbuka boleh dianggap menunjukkan kerendahan hati kepada orang lain. Kesimpulannya, menunjuk-nunjuk secara halus memusnahkan pahala seorang Muslim dan mesti dielakkan untuk menjaga amal soleh mereka. Ini hanya boleh dilakukan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam, seperti cara menjaga ucapan. Kebanggaan dosa besar seterusnya ialah kesombongan. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa seseorang yang mempunyai kesombongan sebesar zarah di dalam hatinya tidak akan masuk syurga. Beliau menjelaskan bahawa kebanggaan ialah apabila seseorang itu menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang akan bermanfaat bagi orang yang memiliki kesombongan. Ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan iblis dan betapa banyak tahun ibadatnya tidak memberi manfaat kepadanya apabila dia menjadi sombong. Malah, ayat berikut jelas menghubungkan kesombongan dengan kekufuran, jadi seorang Muslim mesti mengelakkan sifat jahat ini dalam apa cara sekalipun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia enging den minyombongkan diri serta ia termasuk orang-orang yang kafir. Orang yang sombong ialah orang yang menolak kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka semata-mata kerana ia bukan datang daripada mereka dan kerana ia mencabar keinginan dan mentaliti mereka. Orang yang sombong juga percaya bahawa mereka lebih tinggi daripada orang lain walaupun mereka tidak menyedari kesudahan mereka sendiri dan kesudahan orang lain. Ini adalah kejahilan yang jelas. Pada hakikatnya, adalah bodoh untuk berbangga dengan apa sahaja memandangkan Allah yang Maha Agung mencipta dan menganugerahkan segala yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang hanya kerana ilham, ilmu dan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, berbangga dengan sesuatu yang bukan milik mereka adalah kebodohan yang jelas. Ini seperti orang yang bangga dengan rumah agam yang mereka tidak miliki atau tinggal. Inilah sebabnya mengapa kesombongan adalah milik Allah Ta'ala, kerana dia sahaja pencipta dan pemilik fitrah segala sesuatu. Sesiapa yang mencabar Allah Ta'ala dengan sombong akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4090.
Sebaliknya, seorang Muslim harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati benar-benar mengakui bahawa semua kebaikan yang mereka miliki dan semua kejahatan yang mereka dilindungi daripada tidak datang dari sesiapa pun kecuali Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, kerendahan hati adalah lebih sesuai bagi seseorang daripada kesombongan. Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai kerendahan hati membawa kepada kehinaan kerana tidak ada yang lebih mulia daripada hamba-hamba Allah yang hina. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menjamin peningkatan darjat bagi orang yang merendah diri kerana Allah Ta'ala dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029. Memutuskan hubungan persaudaraan dosa besar seterusnya ialah memutuskan hubungan dengan kaum kerabat. Ini adalah isu yang sangat serius yang akibatnya malangnya ramai yang tidak menyedarinya. Satu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6519, menunjukkan keseriusannya. Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan rahmatnya dari orang yang memutuskan hubungan dengan kaum kerabatnya kerana alasan duniawi. Ia sering diperhatikan terutamanya di kalangan masyarakat Asia, bahawa kerana isu-isu kecil duniawi seorang Muslim memutuskan hubungan dengan saudara walaupun mereka telah dilayan dengan baik oleh mereka selama bertahun-tahun. Hanya selepas kerabat meninggal dunia barulah orang Islam itu menyesal walaupun sudah terlambat. Ini adalah mentaliti jahil dan mesti diubah. Bagaimana seseorang boleh mengharapkan kejayaan di dunia atau di akhirat jika Allah, yang Maha Tinggi, memutuskan rahmatnya dari mereka? Malah, Nabi Muhammad SAW dengan jelas memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5984, bahawa orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya dalam urusan duniawi tidak akan masuk syurga. Di samping itu, memutuskan hubungan kekeluargaan adalah sifat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Orang yang dilaknat sebegini hanya akan menghadapi satu demi satu kepayahan sehinggalah mereka meninggalkan dunia ini untuk menghadapi lebih banyak kesukaran. Bab 47 Muhammad, ayat 22-23. Maka adakah jika kamu berpaling kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan? Hubungan, kamu, mereka, yang berbuat demikian, itulah yang dilaknat Allah. Walaupun seseorang itu seorang Muslim yang berdosa, seorang saudara tidak boleh memutuskan hubungan dengan mereka. Sebaliknya mereka harus terus-menerus menasihati mereka untuk meninggalkan kemaksiatan mereka kepada Allah, yang Maha Agung, dan sama sekali tidak membantu mereka dalam kelakuan jahat mereka. Hanya apabila seseorang merasa terancam oleh kelakuan jahat saudara mereka, mereka harus mengelak dari semua cara. Bab 4 An-Nisa, ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan perantaraan kamu saling meminta satu sama lain, dan rahim. Menunjukkan mati. Dosa besar yang seterusnya ialah menunjukkan amal soleh kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang beramal kerana manusia, seperti menunjuk-nunjuk, bukannya melakukannya kerana keredaan Allah, yang Maha Tinggi, akan diberitahu untuk mendapatkan ganjaran mereka pada hari penghakiman daripada orang-orang yang mereka lakukan yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Adalah penting untuk memahami bahawa asas kepada semua amalan malah Islam itu sendiri adalah niat seseorang. Skim perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Seorang Muslim harus memastikan mereka melakukan semua amalan duniawi dan bermanfaat kerana Allah Ta'ala, supaya mereka mendapat pahala darinya di kedua-dua alam. Tanda mentaliti yang betul ini ialah orang ini tidak mengharapkan atau tidak mahu orang menghargai atau menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika seseorang menginginkan ini maka itu menunjukkan niat mereka yang salah. Di samping itu, bertindak dengan niat yang betul mencegah kesedihan dan kepahitan kerana orang yang bertindak untuk kepentingan orang akhirnya akan bertemu dengan orang yang tidak bersyukur. Ini akan menyebabkan orang itu menjadi marah dan pahit kerana mereka merasakan mereka telah membuang usaha dan masa mereka. Malangnya, ini sering dilihat pada ibu bapa dan saudara mara kerana mereka sering menunaikan kewajipan mereka terhadap anak-anak dan saudara mara mereka demi mereka dan bukannya untuk keredaan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang bertindak kerana Allah,
yang Maha Tinggi, akan menunaikan semua kewajipan mereka terhadap orang lain seperti anak-anak mereka dan tidak pernah menjadi pahit atau marah apabila mereka gagal untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Sikap ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kebahagiaan umum kerana mereka mengenali Allah Ta'ala, mengetahui sepenuhnya amal soleh mereka dan akan memberi ganjaran kepada mereka. Ini adalah cara semua orang Islam mesti bertindak jika tidak mereka boleh dibiarkan kosong pada hari kiamat. Mengintip dosa besar seterusnya adalah mengintip orang lain untuk mendedahkan kesalahan yang telah disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Dan jangan mengintip. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7042, bahawa sesiapa yang mengintip orang lain, seperti mudah menjatuhkan pembicaraan pribadi mereka, akan dicurahkan timah cair ke dalam telinga mereka. Hari Penghakiman. Umat Islam harus memahami bahawa jika Allah Maha mengetahui tetapi masih menyembunyikan kesalahan orang lain, maka orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang terhad dari Tuhan tidak seharusnya mengintip orang lain dengan niat untuk mendedahkan kesalahan dan masalah pribadi mereka. Sesiapa yang membuka aib orang lain, nescaya didedahkan oleh Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546. Sebaliknya, umat Islam hendaklah bertindak di atas bahagian lain dari hadis ini, iaitu menyembunyikan kesalahan orang lain supaya Allah Ta'ala menutupi kesalahan mereka. Tale-bearing dosa besar seterusnya ialah membawa cerita dan menyebarkan gosip. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 290, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa orang yang menyebarkan gosip jahat tidak akan masuk syurga. Inilah yang menyebarkan gosip sama ada benar atau tidak dan membawa kepada masalah sesama manusia, keretakan dan putus hubungan. Ini adalah sifat jahat dan mereka yang berkelakuan sedemikian sebenarnya adalah syaitan manusia kerana mentaliti ini tidak lain adalah milik iblis. Dia sentiasa berusaha untuk menyebabkan pemisahan antara manusia. Allah SWT telah melaknat orang seperti ini dalam Al-Quran. Bab 104 Al-Humazah, ayat 1. Celakalah bagi setiap pencemooh dan pencemooh. Bagaimana seseorang boleh mengharapkan Allah, yang Maha Tinggi, untuk menyelesaikan masalah mereka dan mengurniakan mereka dengan berkat jika kutukan ini telah mengelilingi mereka? Satu-satunya cerita masa yang boleh diterima ialah apabila seseorang memberi amaran kepada orang lain tentang bahaya. Adalah menjadi kewajipan bagi seorang Muslim untuk tidak menghiraukan seseorang yang bercerita kerana mereka adalah orang yang fasik yang tidak boleh dipercayai atau dipercayai. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu keterangan, maka periksalah, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahuinya. Seorang Muslim harus melarang penyampai cerita daripada meneruskan sifat jahat ini dan menggesa mereka untuk bertaubat dengan ikhlas. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, seorang Muslim tidak boleh menyimpan niat jahat terhadap orang yang kononnya berkata buruk tentang mereka. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Ayat yang sama ini mengajar umat Islam untuk tidak cuba membuktikan atau menyangkal pembawa cerita dengan mengintip orang lain. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Dan janganlah kamu mengintip. Sebaliknya, pembawa cerita harus diabaikan. Seorang Muslim tidak seharusnya menyebut maklumat yang diberikan kepada mereka oleh pembawa cerita kepada orang lain atau menyebut pembawa cerita kerana ini akan menjadikan mereka pembawa cerita juga. Umat Islam harus mengelak daripada bercerita dan bergaul dengan penyampai cerita kerana mereka tidak akan layak dipercayai atau berkawan sehinggalah mereka bertaubat dengan ikhlas. Jenis-jenis dosa-dosa telah diklasifikasikan sebagai dosa kecil dan besar. Lama-kelamaan banyak takrifan telah diberikan mengenai apa sebenarnya dosa besar. Satu klasifikasi mudah adalah bahawa apa-apa dosa yang Islam telah perintahkan kerajaan Islam untuk dihukum digolongkan sebagai dosa besar. Klasifikasi lain ialah jika ada dosa yang disebut dengan api neraka, kemurkaan Allah, atau laknat Allah, maka ia adalah dosa besar.
Sebagai contoh, mengumpat adalah dosa besar kerana ia dilaknat dalam Al-Quran. Bab 104 Al-Humazah, ayat 1. Celakalah bagi tiap-tiap pengumpat lagi pengumpat. Sebilangan umat Islam percaya hanya terdapat 7 dosa besar yang telah disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2766. Tetapi mereka gagal menyedari bahawa walaupun 7 ini adalah dosa besar, tidak bermakna mereka hanya 7. Malah ada hadis lain yang menyebut tentang dosa besar lain seperti menderhaka kepada ibu bapa. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6273. 7 dosa besar yang dinyatakan dalam hadis yang disebutkan tadi ialah syirik, sihir, membunuh orang yang tidak bersalah, berurusan dengan kepentingan keuangan, merampas harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang dan menuduh wanita yang tidak bersalah. Daripada zina. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa apabila seseorang berterusan melakukan dosa-dosa kecil, ia menjadi besar di sisi Islam. Dosa-dosa besar hanya akan diampuni dengan taubat yang ikhlas, sedangkan dosa-dosa kecil dapat dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar dan melakukan amal soleh. Bab 4 An-Nisa, ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu, kami akan hapuskan darimu dosa-dosamu yang kecil. Taubat yang ikhlas termasuk penyesalan, memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan sesiapa yang dizalimi, berjanji dengan teguh untuk tidak mengulangi dosa yang sama atau yang serupa dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah, dimuliakan, dan manusia. Umat Islam harus memastikan mereka mengelakkan semua jenis dosa tanpa mengira saiz, kerana salah satu perangkap syaitan ialah dia memberi inspirasi kepada umat Islam untuk mengabaikan dosa kecil. Orang harus sentiasa ingat bahawa gunung terdiri daripada batu-batu kecil. Bab berikut akan membincangkan beberapa dosa besar. Kesedihan tidak terkawal dosa besar seterusnya ialah apabila seseorang meratap dengan kuat, mengoyakkan pakaiannya dan melakukan perkara yang serupa pada masa susah, seperti kematian kekasih. Terdapat banyak hadis yang membuktikan hal ini seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3128, yang telah melaknat orang yang meratap ketika ditimpa musibah. Malangnya, sesetengah masyarakat Islam percaya mereka tidak menunjukkan kasih sayang mereka kepada si mati dan saudara mara mereka sehingga mereka meratapi mereka secara terbuka. Ini sebenarnya adalah dosa berganda kerana mereka meratap pada masa kesusahan yang merupakan dosa besar, tetapi mereka juga melakukannya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain yang merupakan dosa yang lain. Malangnya, ada yang percaya bahawa tidak dibenarkan menangis semasa kesukaran, seperti kehilangan orang tersayang. Ini tidak betul kerana Nabi Muhammad menangis pada banyak kesempatan apabila seseorang meninggal dunia. Sebagai contoh, dia menangis ketika anaknya Ibrahim, semoga Allah meridainya, meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Sebenarnya, tangisan atas kematian seseorang adalah tanda rahmat yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam hati hamba-hambanya. Dan hanya orang yang mengasihani orang lain yang akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1284. Hadis yang sama ini dengan jelas menyebut bahawa Nabi Muhammad menangisi cucunya yang telah meninggal dunia. Sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2137, menasihati bahawa seseorang tidak akan dihukum kerana menangisi kematian seseorang atau kesedihan yang mereka rasakan di dalam hati. Tetapi mereka mungkin menghadapi hukuman jika mereka mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran mereka terhadap pilihan Allah Ta'ala. Jelaslah bahawa berduka dalam hati atau menitiskan air mata tidak dilarang dalam Islam. Perkara-perkara yang dilarang ialah meratap, menunjukkan ketidaksabaran seseorang melalui perkataan atau perbuatan, seperti mengoyakkan pakaian atau mencukur kepala kerana kesedihan. Mereka adalah amaran keras terhadap mereka yang bertindak sedemikian. Oleh itu, seseorang harus mengelakkan tindakan ini pada semua kos. Bukan sahaja seseorang itu boleh menghadapi hukuman kerana bertindak sedemikian, tetapi jika si mati menghendaki dan memerintahkan orang lain untuk bertindak seperti ini, apabila mereka meninggal dunia mereka juga akan bertanggungjawab.
Tetapi jika si mati tidak menginginkan ini, maka mereka bebas daripada sebarang accountability. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1006. Adalah masuk akal untuk memahami bahawa Allah Ta'ala tidak akan menghukum seseorang kerana perbuatan orang lain apabila orang yang terdahulu tidak menasihati mereka untuk bertindak seperti itu. Bab 35 Fatih, ayat 18. Dan tiada seorang pun yang memikul beban yang akan memikul beban orang lain. Menggunakan perkara yang haram, dosa besar seterusnya ialah menggunakan yang haram. Ini adalah apabila seseorang menggunakan apa-apa yang menyalahi undang-undang. Ia termasuk menggunakan harta yang haram, menggunakan barang yang haram dan memakan makanan yang haram. Perlu diingat bahawa perkara-perkara khusus yang telah dilabelkan haram oleh Islam seperti arak bukanlah satu-satunya perkara yang haram. Malah, perkara yang halal pun boleh menjadi haram jika ia diperoleh melalui perkara yang haram. Sebagai contoh, makanan yang halal boleh menjadi haram jika ia dibeli dengan harta yang haram. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk memastikan mereka hanya berurusan dengan perkara yang halal kerana ia hanya memerlukan satu unsur yang haram untuk merosakkan seseorang. Malah, Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2346, bahawa sesiapa yang menggunakan yang haram akan ditolak semua doanya. Jika doa mereka ditolak oleh Allah Ta'ala, adakah seseorang dapat mengharapkan amalan mereka diterima? Ini sebenarnya telah dijawab dalam hadis lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1410. Nabi Muhammad SAW dengan jelas memberi amaran bahawa Allah Ta'ala hanya menerima yang halal. Oleh itu, apa-apa amalan yang mempunyai asas pada yang haram seperti mengerjakan haji dengan harta yang haram akan ditolak. Malah, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3118, bahawa orang jenis ini akan dihantar ke neraka pada hari kiamat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 188. Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyogoknya kepada pemerintah, supaya mereka dapat membantu kamu memakan sebagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, sedang kamu mengetahui haram. Riba, kepentingan kewangan. Faedah kewangan menunjukkan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman daripada peminjam pada kadar faedah tetap. Pada masa turunnya Al-Quran, banyak bentuk transaksi faedah diamalkan. Antaranya ialah vendor menjual artikel dan menetapkan had masa untuk pembayaran harga, dengan menetapkan bahawa jika pembeli gagal membayar dalam tempoh masa yang ditetapkan, mereka akan melanjutkan had masa tetapi menaikkan harga artikel. Satu lagi ialah seseorang meminjamkan sejumlah wang kepada orang lain dan menetapkan bahawa peminjam harus memulangkan jumlah tertentu yang melebihi jumlah yang dipinjamkan dalam had masa tertentu. Bentuk transaksi faedah yang ketiga ialah peminjam dan vendor bersetuju bahawa peminjam akan membayar balik pinjaman dalam had tertentu pada kadar faedah tetap, dan jika mereka gagal berbuat demikian dalam had tersebut, pemberi pinjaman akan melanjutkan had masa tetapi pada masa yang sama akan meningkatkan kadar faedah. Urus niaga seperti ini yang injunksi yang disebutkan di sini terpakai. Mereka yang percaya ini gagal membezakan antara keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan yang sah dan kepentingan keuangan. Akibat kekeliruan ini, ada yang berpendapat bahawa jika keuntungan daripada wang yang dilaburkan dalam perniagaan adalah sah, mengapa keuntungan yang diperoleh daripada pinjaman dianggap menyalahi undang-undang? Mereka berpendapat bahawa bukannya seseorang melaburkan kekayaan mereka, mereka meminjamkannya kepada seseorang yang kemudiannya mendapat keuntungan daripadanya. Dalam keadaan sedemikian, mengapa peminjam tidak sepatutnya membayar pemberi pinjaman sebahagian daripada keuntungan? Mereka gagal menyedari bahawa tiada usaha perniagaan yang kebal daripada risiko. Tiada usaha yang membawa jaminan mutlak keuntungan. Oleh itu, adalah tidak adil bahawa pembiaya sahaja harus dianggap berhak mendapat keuntungan pada kadar tetap dalam semua keadaan dan harus dilindungi daripada sebarang kemungkinan kerugian. Ia bukan sebahagian daripada keadilan bahawa mereka yang mendedikasikan sumber mereka tidak dijamin keuntungan pada kadar tetap, manakala mereka yang meminjamkan kekayaan mereka terjamin sepenuhnya daripada semua risiko kerugian dan dijamin keuntungan pada kadar tetap. Dalam urus niaga biasa yang sah,
pembeli mendapat manfaat daripada item yang mereka beli daripada penjual. Penjual menerima pampasan untuk usaha dan masa yang dihabiskan untuk membuat barang tersebut. Dalam urus niaga berkaitan faedah sebaliknya, pertukaran faedah tidak berlaku secara saksama. Pihak penerima faedah menerima jumlah tetap sebagai bayaran untuk pinjaman yang mereka berikan dan dengan itu keuntungan mereka terjamin. Pihak lain boleh menggunakan dana yang dipinjamkan tetapi ia mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan. Jika orang sedemikian membelanjakan dana yang dipinjam untuk keperluan tidak akan ada keuntungan. Walaupun dana dilaburkan maka seseorang itu berpeluang untuk membuat keuntungan atau kerugian. Oleh itu urus niaga berkaitan faedah menyebabkan sama ada kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak yang lain atau keuntungan yang dijamin dan tetap di satu pihak dan keuntungan yang tidak menentu di pihak yang lain. Oleh itu, perdagangan yang sah tidak sama dengan kepentingan keuangan. Di samping itu, beban faedah menyukarkan peminjam untuk membayar balik pinjaman. Mereka mungkin perlu meminjam daripada sumber lain untuk membayar pinjaman dan faedah asal. Oleh kerana cara faedah bekerja, jumlah tertunggak terhadap mereka selalunya kekal walaupun selepas mereka membayar balik pinjaman. Tekanan keuangan ini boleh menghalang orang ramai mendapatkan keperluan hidup untuk diri dan keluarga. Tekanan ini boleh membawa kepada banyak masalah fizikal dan mental. Akhirnya, dalam sistem jenis ini hanya yang kaya menjadi lebih kaya manakala yang miskin menjadi lebih miskin. Walaupun berurusan dengan kepentingan keuangan secara zahirnya kelihatan seperti seseorang memperoleh kekayaan tetapi pada hakikatnya ia hanya menyebabkan kerugian keseluruhan kepada mereka. Kehilangan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, ia boleh menyebabkan mereka kehilangan urusan perniagaan yang baik dan sah yang mungkin mereka perolehi jika mereka mengelak daripada berurusan dengan kepentingan keuangan. Allah Ta'ala boleh menyebabkan mereka menggunakan harta mereka dengan cara yang tidak menyenangkan hati mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin menghadapi penyakit fizikal yang menyebabkan mereka membelanjakan harta haram mereka yang berharga sehingga gagal menggunakannya dengan cara yang menyenangkan mereka. Kehilangan keseluruhan mempunyai aspek rohani juga. Semakin mereka berurusan dengan kepentingan keuangan semakin besar ketamakan mereka menjadi bermakna. Ketamakan mereka kepada perkara duniawi tidak pernah puas yang menurut definisinya menjadikan mereka miskin walaupun mereka memiliki banyak harta. Orang-orang ini akan pergi dari satu isu keduniaan yang lain sepanjang hari gagal mencapai kepuasan kerana mereka kehilangan rahmat yang menyertai perniagaan dan kekayaan yang sah. Ini malah boleh mendorong mereka ke arah memperoleh lebih banyak kekayaan haram melalui faedah keuangan dan cara lain. Rugi di akhirat lebih ketara. Mereka akan dibiarkan kosong pada hari kiamat kerana tidak ada amal soleh yang berakar pada yang haram, seperti bersedekah dengan harta yang haram, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ia tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan di mana orang ini berkemungkinan untuk berakhir pada hari penghakiman. Terdapat perbezaan besar antara urus niaga perniagaan yang sah dan urus niaga berkaitan faedah. Yang pertama memainkan peranan yang bermanfaat dalam masyarakat manakala yang kedua membawa kepada kemerosotannya. Secara semula jadi minat melahirkan ketamakan, mementingkan diri sendiri, sikap tidak peduli dan kezaliman terhadap orang lain. Ia membawa kepada penyembahan harta dan memusnahkan belas kasihan dan perpaduan dengan orang lain. Oleh itu ia boleh merosakkan masyarakat dari sudut ekonomi dan moral. Sedekah, sebaliknya, adalah hasil daripada kemurahan hati dan belas kasihan. Disebabkan oleh kerjasama dan muhibah bersama, masyarakat akan berkembang secara positif yang seterusnya memberi manfaat kepada semua orang. Adalah jelas bahawa jika ada masyarakat yang individunya mementingkan diri sendiri dalam pergaulan antara satu sama lain, di mana kepentingan orang kaya secara langsung bertentangan dengan kepentingan rakyat jelata, masyarakat itu tidak bertumpu pada asas yang stabil. Dalam masyarakat seperti itu, bukannya cinta dan belas kasihan pasti akan tumbuh rasa dengki dan kepahitan bersama. Sebagai kesimpulan, apabila orang memenuhi keperluan mereka sendiri dan keperluan tanggungan mereka dan kemudian membelanjakan dengan cara amal dengan lebihan kekayaan mereka atau mengambil bahagian dalam usaha perniagaan yang sah di sisi undang-undang, maka perdagangan, industri, dan pertanian dalam masyarakat sedemikian akan bertambah baik.
Taraf hidup dalam masyarakat akan meningkat dan pengeluaran di dalamnya akan jauh lebih tinggi daripada dalam masyarakat di mana aktiviti ekonomi disekat oleh kepentingan keuangan. Kesimpulan, umat Islam hendaklah menimba ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mengelakkan dosa-dosa kecil dan besar. Mereka juga mesti bertaubat dari semua dosa, besar dan kecil dan berusaha untuk menjauhinya di masa hadapan dengan apa cara sekalipun sambil mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Ta'ala.